A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat dan kasih sayangnya pada pagi ini sekali lagi dapat kita bersama-sama dalam bicara maqasid. Dan insya-Allah ramai yang dah bagi salam ni, 2 orang dah, Abang Harun, Kak Arfa, terima kasih kerana menjadi orang yang sentiasa menanti-nantikan bicara pagi ni. InsyaAllah saya suka bila ada yang dah awal-awal pagi dah bersemangat, saya pun bersemangat. Cuma pagi ni kita lewat sedikit kerana ada beberapa preparation yang saya kena buat. Dan insyaAllah pagi ni kita akan cuba sembang sambungan daripada semalam. Kalau semalam kita dah bagikan sedikit kobaran semangat, terutamanya melibatkan bagaimana Al-Quran itu hendak kita fahami dari sudut yang lebih jelas dan mantap, lebih kita jadikannya sebagai satu analisa yang bagaimana nak membantu kita jadi seorang umat yang berguna untuk agama. Semalam pula saya bersama dengan Refounders, dan saya pun suka juga dapat join bersama dengan grup Refounders ni. Malam dia lain, suasana malam ni ramai. Siang dia tak berapa ramai orang sangat. Malam insyaAllah dia ramai di kalangan kita dapat untuk memeriahkan suasana live. Waktu pagi ni biasanya dia baru orang tengah warm up, ada yang pergi kerja, ada yang ada urusan lain, tapi mereka dapat ikuti melalui siaran ulangan. Apapun yang nak dinampakkan di sini adalah bagaimana kita nak memanfaatkan segala sudut ruang dan peluang yang Allah berikan kepada kita. Dan saya ambil peluang ini dengan masa yang ada, lebih kurang di waktu siang ini, kita cuba kongsikan sebanyak mungkin yang kita dapat kupas, kutip, kita bedah, kita belah setiap ayat yang ada dalam Al-Quran itu sebagai satu panduan untuk kita berjalan di atas muka bumi Allah ini dengan yakin. Kerana yakin itulah yang akan mencipta satu kepercayaan. Dengan kepercayaan itu menyebabkan kita begitu takut. Takut tu apa? Takut sekiranya kita tidak dapat melaksanakan segala perintah yang Allah telah berikan kepada kita di dalam Al-Quran, sehingga kita menjadi orang yang lalai, orang yang lara. Lara ini orang yang leka, orang yang tidak ada jalan, matlamat, visi dan misi yang sebenar kerana kita disibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Jadi inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan apa saja ruang yang kita ada dalam hidup kita ini, segenap ruang yang kita ada ini, kita manfaatkannya melalui perintah Al-Quran. Sebab Al-Quran kena berjalan seiring dengan usia dan umur kita. So jangan kita ingat baca Quran umur 7 tahun dah selesai tanggungjawab, aku dah jadi Islam, aku dah selesai amanah aku dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah sepanjang zaman. Kita bukan nak gunakan Quran itu hanya untuk tujuan ritual ataupun mengikut fahaman nenek moyang kita sahaja. Al-Quran adalah petunjuk, tetapi ramai orang tak reti nak membaca Al-Quran ini sebagai satu peta yang akan membawa kita keluar daripada kejahilan, kezaliman, keburukan. Sebab itulah dinampakkan dalam hadis akhir zaman, dinampakkan sedikit sebanyak gambaran manusia ni adalah siangnya kafir, malamnya beriman, malamnya kafir, siangnya beriman. Itulah yang akan menjadi satu benda yang menyebabkan kita ni berlegar-legar di dalam dunia dalam urusan dan kemaslahatan yang sama. Balik-balik kita akan sembang isu tanah, isu harta, isu anak, isu gadget, isu social media, isu gejala sosial yang melanda anak kita, anak luar haram, anak luar nikah, gejala seks bebas, sumbang mahram, semualah yang berlaku, dadah, rogol, zina, semua yang menyebabkan anak-anak dan generasi kita lalai, leka dan lara, lalu mereka tidak melalui satu proses penyucian melalui Al-Quran. Kita mungkin dah mencuba berbagai perkara. Kita cuba untuk menyelamatkan anak kita dengan kaedah-kaedah yang ada dalam buku ataupun secara teksnya datang daripada barat. Tetapi kadang-kadang kita lupa teks yang asal itu daripada Allah itu jarang-jarang kita sentuh bagaimana untuk dia menyelamatkan keluarga kita. Sebab Al-Quran
tidak lain dan tidak bukan, dia adalah penawar. Semalam kita buka surah 10 ayat 57. Dinampakkan dalam Al-Quran itu, surah Yunus itu ayat 57 tu dengan jelas menampakkan bahawa Al-Quran itu adalah penawar. Huwa shifaun, dia adalah satu penawar, penyembuh penyakit yang ada di dalam dada manusia. So kalau kata kita sendiri tak tahu macam mana kita nak memanfaatkan ayat-ayat Allah ini sebagai satu alat yang membantu, kitab ni dia adalah satu alat, dia adalah satu bantuan yang Allah turunkan daripada langit khusus untuk memberikan kita jalan keluar daripada segala bentuk kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, lalu kita dapat membantu umat lain, membantu orang lain, membantu siapa sahaja yang dalam kegelapan yang sama, yang pernah melalui kesilapan yang sama, lalu kita keluarkan mereka untuk menjadi orang yang beruntung. Jadi insya-Allah pada hari ini kita sambung semula topik kita dalam bicara maqasid, yang untuk kita kembincangkan bagaimana untuk kita menjadi golongan-golongan yang ibaratnya seperti manusia pertama, iaitu Nabi Adam AS, yang diciptakan dengan tujuan untuk menjadi khalifah. Tapi bagaimana nak jadi khalifah itu, dia memerlukan satu proses akal. Kalau ikut topik kita hari ini, saya bagi topik lah dalam hint tadi tu, proses akal. Bagaimana ni tajuk lain, patut saya rasa macam Ray Founders punya tajuk. Bagaimana kejar syurga buat kita jadi kaya dunia. Ini tajuk semalam. Okey, tak apa, saya betulkan sikit tajuk dia. Tajuk hari ni adalah cerita tentang proses akal. Ni tajuk semalam. Okey. Proses akal membaca tanda. Proses akal untuk kita membaca tanda. Bagaimana kita dengan untuk mengangkat martabat. Dia cerita macam mana kita nak membaca tanda dan nama untuk mengangkat martabat manusia. Itu topik yang saya bagi pada hari ini. Tapi dengan Al-Quran. So Al-Quran yang kita ada pada hari ini adalah sesuatu yang jarang-jarang kita gunakan sebagai satu formula, sebagai satu kaedah ataupun sebagai satu cara, wasilah bagaimana untuk kita mendapatkan ilmu. Proses akal ni dia adalah proses yang bermula di kepala dengan analisa furqan. So orang yang akil baligh adalah orang yang sudah berakal. Syarat pertama untuk menjadi orang Islam adalah berakal. Jadi kita kena cek balik diri kita. Kalau kata akal kita ni bermula usia bila, umur berapa, barulah kita jadikan orang yang taklif, orang yang sudah mendapat satu taklifan ni, tanggungjawab, amanah. Barulah kalau ikutkan hukum lah. Kalau ikutkan hukum, bila kita mumayyiz sekitar umur 7 tahun semua tu, kita dah boleh membezakan yang hak dengan yang batil. Kita tunggu untuk kita dapat satu perintah. Maksudnya solat dah jatuh hukum wajib, bertudung itu sudah wajib semua bila kita mula dah akil baligh. Dan di situ dikatakan jugalah, dikatakan once kita dah sudah masuk akhir baligh, maka kita sendiri pun terputus antara ibu dan bapa kita dengan kita dalam urusan menanggung dosa. Kita dah mula menanggung beban kita sendiri. Mak bapak dah tak tanggung dosa kita. Itu kalau ikut orang luar punya kefahaman bagaimana menetapkan Al-Quran itu, dan dia sudah menjadi satu pedoman sehinggakan kita menjadi orang yang dipertanggungjawabkan, orang yang ditaklifkan sesuai dengan hukum mengikut proses akal kita. Tapi saya secara mudahnya berpandangan nak menampakkan di sini, taklifan itu bergantung kepada akal kita itu sebenarnya once kita dah mula memahami Al-Quran. Selagi mana kita tak faham Al-Quran secara jelas, kita akan terus menjadi orang yang jahil. Kita masih lagi, kita mungkin memayis tu tak umur 7 tahun. Tapi sebenarnya kalau sampai umur sekarang ni pun, kita nampak depan mata kita itu kerosakan, kita nampak depan mata kita itu maksiat, tetapi kita masih boleh toleransi dengan maksiat tersebut, kita masih lagi belum memayis. Faham macam tu senang. Kita tak reti nak membezakan yang hak dengan yang batil. Kadang-kadang kita dah tahu itu salah, tetapi kita tolerate benda itu, kita tak mencegah benda itu, dan kita boleh rasakan benda itu, itu masalah orang lain, bukan masalah kita.
Kita rasa ini adalah satu tanggungjawab orang lain, bukan tanggungjawab kita. Itu pun kita belum capai usia mumayyiz lagi. Sebab apa? Sebab pada kita agama ini milik peribadi. Kita belum rasa dia milik jemaah lagi. Tahu? Kita belum hidup berjemaah. Memang personalization dalam agama itu penting. Bagaimana kita hidup dengan agama ini, kita personalize. Al-Quran itu mengikut diri kita berdasarkan acuan Allah. Tapi kadang-kadang kita tidak menjadi manusia yang betul-betul menjadi orang yang menggunakan Al-Quran itu untuk tujuan rahmatan lil alamin, itu merahmatkan seluruh alam. Kita tidak tahu bagaimana dengan Al-Quran ini dia dapat mengharmonikan dunia yang ada di depan mata kita. Kadang-kadang bincang ni bunyinya macam besar. Sebab itulah tanggungjawab kita sebagai khalifah. Kalau kita tak boleh ubah orang lain, kita kena ubah diri kita. Nabi Muhammad cuba ubah Mekah selama 13 tahun, tetapi gagal. Nabi usaha tak? Nabi usaha. Dengan apa segala cara yang Nabi ada, Nabi bangkit untuk mengubah apa yang ada di depan mata dia. Selama 40 tahun dia hidup, segala fahaman-fahaman jahiliah yang ada, fahaman nenek moyang yang ada, kelemahan sistem manusia yang ada waktu tu, nak ditop up dengan sistem yang Allah berikan. 13 tahun. 13 tahun tu bayang, budak umur 13 tahun dah tingkatan 1. Nabi waktu tu daripada umur 40 tahun sampai umur 53 tahun bekerja keras nak membangunkan agama di Mekah. Sekarang ni umur kita berapa tahun? Ada yang dah 40 tahun, ada yang dah 49 tahun, ada yang mungkin dah 50 tahun. Tapi apa usaha kita dalam kita membantras apa yang berlaku di depan mata kita dengan kerosakan-kerosakan yang jelas. Kerosakan yang jelas ni maksudnya kita nampak kerosakan tu, kita tahu dia sesuatu yang merosakkan. Tengok TV, tahu TV ni boleh buat apa dengan anak kita. Gadget, tahu gadget ni boleh buat apa dengan anak kita. Handphone ni boleh buat apa dengan anak kita. Tapi bagaimana kita nak mengekang segala apa yang ada di dalam gadget, teknologi, apa saja masalah yang berlaku dekat dalam handphone kita itu yang boleh menjadi punca kepada kerosakan akhlak anak cucu cicit kita, tetapi kita boleh memandang benda itu sebagai sesuatu yang ringan, mengambil mudah. Tutup sebelah mata. Semalam kita tunjukkan bicara Dajjal, siapa yang menutup sebelah mata, tetapi dia sendirilah yang menjadi Dajjal dalam rumah ni sendiri. Jadi semalam juga kita sentuh, kalau Ray Founder semalam saya menampakkan 4 poin tentang hidup yang tidak berkat. Semalam lah, ini cerita semalam dikongsikan. Wallahualam lah siapa yang follow semalam. Cuma nak dinampakkan poin yang ketiga adalah kita memiliki sesuatu tetapi dia tidak memberi manfaat kepada kita. Itu pun antara contoh bahawa hidup yang tidak berkat. Ada sesuatu tetapi dia tidak memberi faedah, tidak memberi manfaat kepada kita. Memiliki sesuatu tetapi dia tidak memberi faedah kepada kita. Itu pun dikategorikan hidup yang tidak mempunyai berkat. Dia sesuatu yang ada pada tangan tetapi dia tidak memberi manfaat kepada kita. Hari ni Quran itu, ni saya ulang balik stres yang semalam ni. Al-Quran itulah benda yang paling besar yang ada depan mata kita, tapi malangnya dia tak memberi manfaat kepada kita. Hanya pada kita rasa ia memberikan ketenangan, tetapi ketenangan itu belum boleh dipegang dengan jelas. Ketenangan yang kita baca dengan harapan itulah benda yang menyebabkan kita rasa tenang. Kita baca, kita rasa seronok, kita rasa indahnya hidup ini kan dipandu dengan Al-Quran, tetapi kadang-kadang ia hanya menjadi sesuatu yang berbentuk angan-angan. Kita tak nak sesuatu yang angan-angan yang kita tidak boleh capai dengan firasat hati yang jelas. Pendengaran, penglihatan dan hati, PPE ni kita pakai PPH, bukan PPE, PPH, pendengaran, penglihatan dan hati. Pendengaran pertama itu melibatkan bagaimana kita mampu untuk menjadi orang yang sami'na wa ata'na. Kerana pendengaran kita itu jelas, perintahnya pun jelas, lalu kita jelas menjadi orang yang boleh memahami apa yang Allah katakan dan kita nampak bainatnya depan mata kita. Hati kita mampu berfurqan, menganalisa baik dan buruk. Hudannya dah nampak, bainatnya pun kita dah jelas, lalu kita mendapat satu furqan. Bagaimana untuk kita jelas tentang untuk kita jadi orang yang bagaimana di atas muka bumi ini. So saya mengambil contoh bagaimana dalam ayat pertama yang kita nak buka pada hari ini. Semalam kita dah buka kan tentang 10:57. Jadi disambung pula semalam, rasanya dekat-dekat hujung-hujung tu kita nampakkan tentang satu ayat. Ni ayat dia.
29-49 hujung dekat conclusion tu kita nampakkan bal huwal ayatun bayyinatun fi suduril ladzi utul ilmi. Cerita dia tentang dia adalah sebenarnya ayat-ayat Al-Quran ini, dia tidak lain dan tidak bukan melainkan dia satu ayat berbentuk surat. Allah berikan kita surah, berikan kita surat. Suratnya itu berbentuk ayat-ayat yang Allah dah jelaskan prinsipnya. Dan prinsip Allah dalam Quran itu dah jelas, dah clear cut. Allah dah bagi benang hitam dan benang putih. Kalau tengok dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 197, dia akan nampakkan 87 2185 baca sampai 2187. Itu cerita tentang Ramadan, cerita tentang Al-Quran yang diturunkan sebagai hudan, bainat dan furqan. Dia menjelaskan tentang hukum bagaimana Allah telah pun mewajibkan puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cerita tentang macam mana Allah mewajibkan perintah, memfardukan perintah puasa itu. Puasa bagaimana yang kita kena faham. Puasa yang bukan sekadar Nabi cakap akhir zaman umatnya mendapat puasa yang sekadar lapar dan dahaga. Kita cuma puasa tentang makan dan minum, tetapi kita tidak jelas apa tu sebenarnya makna dan maksud puasa yang hakiki. Kita puasa setahun tu dalam setahun sekali, sebulan saja yang kita betul-betul puasa, yang kita cuma nampak ia presentkan, mempersembahkan puasa dalam bentuk ritual. Tapi hakikatnya puasa yang sebenar itu memerlukan kefahaman yang lebih jelas. Apa puasa dalam bentuk menahan diri yang hakikat. Okey, itu kita mulalah nampak perkataan tentang Syahrul Ramadan, tentang diturunkan Al-Quran, macam mana hujungnya dinampakkan tentang benang hitam dan benang putih. Jadi bila kita baca, kita kena nampak hakikat apa tu sahur. Ada semua dalam ayat-ayat tu yang kita kena faham maksudnya. Dan dalam ayat yang lain juga, kalau kita buka dalam surah Al-Isra, surah tentang macam mana peristiwa perjalanan malam Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayat pertama sekali Allah memperlihatkan cerita tentang bagaimana Allah memerintahkan seorang hambanya berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk melihat tanda-tanda. Ayat sekali lagi diulang dalam surah 17, ayat pertama sekali dah dinampakkan tentang bagaimana kita nak berjalan dengan kita melihat tanda-tanda. So ini adalah ayatun bayyinatun, dinampakkan ayat-ayat ataupun tanda-tanda yang jelas di dalam fi suduril ladzina utul ilmi, di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. So Allah bagi dua kondisi. Pertama, Al-Quran, ayat-ayat yang jelas ini mesti ada di dada orang yang berilmu. So kita ni nak kena tahu, kalau kita di dada kita, memanglah orang kata kan, penuhlah dada dengan ilmu. Tapi ilmu apa yang kita nak penuhkan? Adakah ilmu engineering saja, ilmu sains saja, ilmu kedoktoran saja, ilmu-ilmu yang melibatkan duniawi semata-mata, tanpa kita dasari dengan hakikat ilmu yang hak. Ilmu di sisi Allah adalah Al-Quran. Itu yang pertama. Ilmu di sisi Allah adalah Quran. So kita nak dapat ilmu yang di sisi Allah tu dulu. Ilmu yang kita nak mantapkan di dada kita bermula dengan ilmu yang datangnya daripada pengatur kita, pencipta kita, Al-Khaliq. Al-Khaliq yang mampu untuk mencipta khuluqin, akhlak. Al-Khaliq yang tahu kelemahan manusia. Al-Khaliq yang tahu di mana kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia ni yang nak diangkat darjatnya. That's why ingat balik dulu kita pernah buka surah 7, surah Al-A'raf ayat 176, cerita tentang anjing. Bagaimana Allah dah nak tinggikan kita dengan ayat-ayat dia. Allah nak tinggikan darjat kita. Tetapi malangnya kita memilih untuk ignore apa yang Allah cuba berikan kepada kita, lalu kita jadi orang yang rugi. Kak Roslina Saidin, tolong paste sekali ayat 7176 supaya kita boleh relate dengan cerita ayat-ayat yang nak ditinggikan. So Allah bagi ilmu di sisi dia adalah Al-Quran sebagai wahyu, sebagai petunjuk, nak mengangkat martabat manusia, nak menjadikan manusia ni daripada orang yang jahil kepada orang yang tahu. Dengan pengetahuan itu, ilmu itu, lalu dia mengangkat martabat dirinya menjadi seorang insan. Surah 7 176 itu menceritakan hakikat bagaimana kita ni dah nak diberi ayat tetapi kita ignorance. Ibarat anjing bila kita nak bagi sesuatu, kita halau,
Dia jelil, kita panggil pun dia jelil lidah dia. Itulah manusia hari ni. Kita nak bagi ilmu, kita nak bagi Quran, kadang-kadang dia pandang sepele je, dia tengok je, nak pun tak nak ke, macam itulah rupa dia. Tapi sesiapa yang berhajat, dia akan mencari jalan macam mana untuk mendapatkan kebenaran ini. So ayat-ayat ini dia adalah bicara tentang hakikat bagaimana kita nak meletakkan diri kita sebagai seorang yang berilmu. So Allah memberikan kita tanda dan nama, sebab tu tajuk kita hari ni tanda dan nama. Tanda ini adalah ayat-ayat tadi tu. Nama itu adalah ilmu yang kita kena tahu dari sudut nama-nama yang Allah dah nampakkan daripada surah. Kalau ada 114 surah, ada 114 nama tak? Ada 114 nama. So kalau ada 114 nama, setiap nama tu kita kena tahu. Bermula dari Fatihah, Al-Baqarah sampailah cerita 114, cerita An-Nas. 114 surah. Tema, nama yang kita kena tahu. Setiap satu ayat-ayat tersebut dia ada keterkaitan, dia ada kesinambungan, dia ada hubung kait, dia ada link di antara setiap ayat-ayat tersebut. Dan begitu juga setiap ayat Al-Quran itu dengan ayat-ayat yang lain, dia interconnecting. Dia berhubung kait. Sesuatu ayat ni memandu ayat yang lain, menyokong ayat yang lain, menunjukkan arah ke arah yang lebih tepat, lebih benar. Dia menceritakan konsep dan pendirian setiap karakter-karakter yang ada di dalam Al-Quran itu. Karakter Nabi-Nabinya, Rasulnya, pendirian Fir'aunnya, dan juga orang-orang yang melawan kezaliman ke atas Nabi ni. Ada juga yang begitu dinampakkan karakter-karakter itu, nama-nama. So kita jangan baca Quran itu sebagai satu kisah yang kita hanya nampak baca daripada depan sampai habis, kulit ke kulit, daripada Fatihah sampai habis. Baca Arab memang langsung tak faham lah, baca bahasa Melayu tetapi kita tak boleh nak connect benda tu. Tak boleh. Dia kena baca dan ada penjelasan yang menjelaskan setiap ayat-ayat tersebut dan juga makna-maknanya dengan konteks bagaimana kita nak ambil sibghatullah tu, ujian ataupun dugaan yang Allah dah bagi dalam bentuk mul itu, yang kita nak baca, kita faham dan kita translate, terjemahkan pula dalam bentuk akhlak. Akhlak ni yang kita masih lagi belum jelas. Kadang-kadang senang kita cakap kat orang kan, kita mesti dah menjadi orang yang berakhlak Al-Quran. Sedap cakap macam tu, berakhlak Al-Quran. Ambil pula hadis kan, Aisyah mengatakan akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Kita pula quote pula, Nabi itu adalah Al-Quran yang bergerak. So kita pula cakap, macam mana kita nak jadikan diri kita ni sebagai Al-Quran yang bergerak. Kita pun hantar anak kita pergi tahfiz, hafal 30 juzuk, dan kita dah boleh labelkan dia sebagai Al-Quran yang bergerak. Dia cuma menjadi seorang yang penghafaz. Ibaratnya kalau kita bawa CD, dan dalam CD itu ada 30 juzuk Al-Quran, dan kita pasang dekat dalam kereta, dia dah jadi satu Al-Quran yang bergerak. Yang menghafaz ni CD tu, yang memahaminya bukan CD tu. CD tu tak faham, dia cuma menjadi orang yang membaca saja, kan? Dia cuma jadi CD yang memberikan kita Al-Quran dalam bentuk yang kita boleh dengar. Tapi perfahaman CD tu tak faham apa. Burung tiung, kita boleh suruh burung tiung tu hafal Al-Quran, tapi dia faham tak? Dia tak faham. Kita boleh ajar burung tiung itu boleh baca Al-Quran daripada juzuk pertama sampai juzuk 30. Dia boleh buat. Kalau kita nak buat burung tiung itu boleh baca Quran, tapi dia faham tak? Tak faham. Sama juga dengan manusia. Kita boleh tak suruh manusia menghafal Al-Quran? Boleh, kerana akal kita mampu buat benda tu. Tapi yang kita kadang-kadang gagal buat adalah kemampuan untuk menganalisa ayat-ayat tersebut menjadi satu bacaan yang jelas. Jadi bacaan yang jelas itulah yang kita masih lemah. Akal kita mampu hanya mencerna sedikit saja, tapi dia tak mampu untuk menimbang tara menjadi satu batu timbangan untuk kita baca sebagai satu furqan. Furqan ini yang mahal. Okey, dan insyaAllah kita nak nampakkan ayat seterusnya. Saya cubalah cari ayat-ayat yang kita nampak, kita jadikan satu yang menarik untuk kita baca. Dan tadi itulah saya bagi mukadimahnya 29-49. Kemudian daripada kisah Adam, ni saya ambil ayat ni sebab ayat ni adalah kisah bermulanya perjalanan ataupun penciptaan manusia pertama yang kita kena kenal dan kita kena baca. Bukan sekadar kita jadikan dia macam ayat yang kita baca tetapi kita tidak faham. Kita baca tetapi kita sangka dia adalah ayat yang
sekadar kita ulang-ulang dalam bulan Ramadan, kita baca 30 juzuk, kita lalu ayat ni tetapi kita tak faham makna dia. Okey, kita tengok pelan-pelan. Surah Al-Baqarah ayat 31, Allah kata, kalau 30 tu Allah kata Allah nak cipta khalifah daripada manusia. Lepas tu malaikat pula mempersoalkan, kenapa engkau nak cipta khalifah ni daripada manusia yang kerja dia ni menumpahkan darah. Itu antara kerja dia tau, menumpahkan darah. Dan dia buat kerosakan. Tumpah darah ni, ini memang habit manusia. Dua benda yang memang dah jadi satu fitrah lumrah kepada manusia. Tetapi Allah cakap, Allah tahu apa dia nak buat. Okay? So ayat 31 ni kesinambungan daripada ayat 30. Allah kata, wa'allamal Adam asma'. Di sini keyword dia. Keyword dalam kita nak membaca Quran ini adalah kita membaca tanda-tanda. Pertama, Allah bagi satu tanda. Allah kata dia yang mengajarkan Adam asma', nama-nama. So kunci pertama yang kena faham di sini adalah asma' adalah berkenaan isim. Isim ni, alif sim mim ni dipanggil isim. Isim ni kalau kita baca bismillah, dia terkandung dalam perkataan ba, sim dengan mim. Bismi. Bismi itu bermaksud dengan nama. Di sini asma' itu nama-nama, jamak, kata yang menunjukkan bilangan yang lebih banyak daripada nama-nama. So nama-nama tadi satu, single, di sini ada plural dia. Okey, single dengan plural lah. Dinampakkan macam mana kita nak memahami maksud yang lebih banyak. Nama yang ada dalam Al-Quran ini penuh dengan nama-nama yang kadang-kadang kita pun tak pernah faham, kita tak pernah berusaha untuk faham. Kita baca Quran tapi kita tak berusaha untuk faham apa mesej Allah. Dan di situ kita jadi orang yang rugi. Sebab kalau tadi Allah kata ayat-ayat yang jelas, so kita kena baca dengan jelas. Wa'allamal Adam, dan diajarkan kepada Adam nama-nama, kulluha, semuanya. Allah dah ajar dah Adam semua nama. Kita pun tak tahu apa yang diajar, tetapi konsepnya, prinsipnya, untuk kita sebagai seorang manusia yang beriman kepada kitab, maka tanggungjawab kita pun untuk kena kenal tak nama-nama yang ada dalam Quran, kena kenal. Sebab Allah kata kulluha. Sebab tu Allah kata pula dalam Quran, dalam ayat yang lain, qatamallah, Allah dah menutup semua ayat-ayat ni. Allah dah serahkan dah kepada kita melalui Nabi Muhammad. Allah dah sempurnakan dah ayat-ayat Al-Quran ini. Dah diserahkan, sampaikan kepada Nabi Muhammad semua. So bermula daripada Adam, diajarkan nama-nama, kemudian disempurnakan kalimah-kalimah, wa tammat kalimatillah, dan kami telah sempurnakan, kami telah tutupi kalimah Allah ini, kami sempurnakan kalimah ini melalui Nabi Muhammad. So perjalanan daripada Adam sampai Nabi Muhammad itu clear tak? Dah clear. Bendanya Allah dah turunkan melalui kitabnya, dan Allah serahkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pula menyempurnakan tanggungjawabnya sampailah usia Nabi tu dah nak meninggal, nak wafat. Nabi dah menampakkan perintah yang Allah dah kata, hari ini al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum. Dia nampakkan hari ini telah aku sempurnakan Islam itu sebagai satu sistem dan menjadi satu cara hidup kepada kita semua. Allah dah jelaskan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sampaikan pula kepada ni. Tapi malangnya, after 1400 years, selepas 1400 tahun lebih, kita tidak jumpa keyword-keyword ini, dan kita gagal memahami ayat-ayat ini dengan jelas, sehingga kita tak tahu macam mana kita nak mengusahakan ayat ini di muka bumi sebagai satu panduan kehidupan. Okay? Summa aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat secara seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama ini jika kamu orang yang benar. So once dah dididik kepada Nabi Adam, kepada manusia ni, dan macam mana pula diuji pula malaikat untuk dia pula sebutkan nama-nama tadi tu, kalau malaikat ni orang yang benar. Jadi kita kena tahu malaikat ada task, dia membawa satu lagi peranan. Peranan dia adalah sebagai manusia yang tidak ada kepentingan. Malaikat ni dia tak ada kepentingan, dia buat semuanya dengan ilmu, tetapi dia tidak memiliki nafsu kalau ikutkan.
peranan yang ada pada malaikat. Dia kerjanya beribadah saja kepada Allah. Macam mana dia mengabdikan diri kepada Allah? Sami'na wa ata'na. Allah perintah dia buat, Allah perintah dia buat. Kerana dia tidak memiliki nafsu, lalu dia tidak melawan perintah Allah. Itu cerita malaikat, gambaran fungsi dan peranan malaikat. Manusia pula diciptakan dengan ada ilmu, tetapi dia bernafsu. Once dia dah mula bernafsu, dia boleh cabar Allah pula, dia boleh lawan Allah. Dah hakikatnya dia pun nak dijadikan untuk mengabdikan diri kepada Allah, tapi kerana nafsu dia, nafsu ni Allah pun dia berani lawan. Tahu, Allah dah cakap dalam Quran terang-terangan, Allah pun dia berani langgar. Tahu, Allah dah bagi dah barrier, dah bagikan boundaries and limitation. Itu hudud, Allah dah bagi satu hudud batas, tapi batas tu manusia berani sondol. Berani sondol ni cerita macam perangai seekor babi yang menyondol. Itu cerita haiwan yang kita nampak dah buruk dah, seburuk-buruk haiwan dah. Kita ni kalau sebut nama babi, kita terus akan jadi jijik. Baru sebut nama dah jijik dah. Nak sebut pun kadang-kadang malu nak sebut, segan nak sebut, sebab jijiknya nama tadi tu. Itu baru dinampakkan dalam teks. Tapi dalam Quran ada tak nama babi? Ada. Jadi kadang-kadang sebut tak? Kena sebut sebab nak menampakkan betapa buruknya. Tapi adakah babi itu akan masuk ke neraka? Tak. Babi hanyalah satu nama yang disebut dalam Al-Quran supaya manusia jelas. Bila Allah kata buruknya, teruknya perangai macam babi tu, Allah nampakkan buruknya babi tu secara muhkamat. Kita nampak dekat atas muka bumi ni, ada tak seekor haiwan yang jijik tu? Ada. Kalau Allah kata perumpamaan manusia ni lebih teruk daripada haiwan ternakan, dan kita tengok ternakan yang ada dekat bumi yang paling teruk sekali adalah babi, dan manusia itu digambarkan lebih teruk daripada haiwan ternakan. So kita boleh bayang tak bila Allah kata lagi teruk? Dan balik-balik nama-nama tadi, haiwan-haiwan yang ada dalam Quran itu semua nama-nama tak? Tadi kita cerita 7176, cerita anjing. Ada tak? Kalau kita buka surah Al-Ma'idah ayat 60, cerita tentang kera dan babi contohnya. Pun Allah cerita tentang kera, perangai macam kera. Daripada kera tukar jadi babi. Dahlah kera, perangai sumbang. Dan dapat Quran, tak reti buat apa. Ibarat kera yang dapat bunga, buat apa? Dia ramahnya bunga kan. Kita pun sama, Allah dah bagi Quran, tapi kita tak guna Quran itu. Dah jadi macam kera sumbang. Dah jadi kera sumbang, convert pula jadi seekor babi yang menyondol. Habis segala batas kita langgar, habis segala peraturan kita redah, habis segala apa saja yang Allah dah bagi kat kita. Allah kata jangan hampiri zina, redah juga. Jangan aku haramkan riba, redah juga. Banyak benda yang ada dalam Quran Allah dah jelaskan dengan clear cut, tetapi berani yang manusia ni, dia boleh langgar setiap batas-batas itu tanpa rasa berdosa. Tanpa rasa berdosa itulah yang menyebabkan kita jadi orang yang mencabar Allah dengan berani. Habis tu kita minta pula nak duduk dekat syurga. Beraninya pula kita berdoa pula dengan kita minta syurga kepada Allah. Itu berani sebab kita berpegang kepada satu ayat. Allah itu Maha Pengampun, Maha menerima taubat. Tapi kena tengok taubat yang bagaimana yang Allah terima, dosa yang bagaimana yang Allah ampunkan, jenis macam mana yang Allah boleh terima kembali. Kisah yang mereka insafi dan kemudian mereka tukar menjadi orang yang beriman semula. Ada ayat-ayat tak dalam Quran? Ada. So kita kena baca dan kita kena faham. Setiap ayat yang Allah berikan kepada kita itu penuh dengan hikmah, penuh dengan sesuatu yang kita kena faham. Bukan sekadar baca Arabnya saja, kena jelas bagaimana setiap ayat ini nak diaplikasikan dalam kehidupan. Okay, haula in kuntum sadiqin. So test diri kita pula. Adakah kita ini adalah orang-orang yang dah siddiq, orang yang dah membenarkan? Kita baca Quran, lepas baca Quran kita akan kata sadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah ini, benarlah firman Allah ini, benarlah apa yang Allah sebut ini. Kita baca begitu, habis kan selalunya ambil Al-Quran ni, lepas tu kita cium, tak ada kan. Ni kepala, cium tak dada. Betul? Ulang 3 kali. Tak kepala, cium tak kat dada. Kan? Betul? Itu tak yang diajar secara ritual kepada kita? Betul. Kan? Daripada kecil, saya daripada kecil dia macam tu. Habis baca Quran saja, tak kat kepala, mulut, dada. Padahal hakikat sebenarnya Al-Quran ini dia perlu di mana? Sentiasa di kepala. Dizikirkan, sentiasa ditafakurkan di kepala kita. Kita bagi nampak besar sikit. Al-Quran ini dia mesti sentiasa di kepala kita.
difikirkan, menjadi sesuatu yang sentiasa menjadi ayat-ayat yang akan menjadikan otak kita menganalisa apa yang ada di dalam kandungan Quran ini, nak dizikirkan di mulut kita pula, cakap. Bila Allah kata zikir, Allah kata jangan hampiri zina, ada tak dalam Quran? Dia registered dalam kepala, registered dalam kepala, jangan hampiri zina, jangan hampiri zina. Mulut pun jangan hampiri zina. Nampak zina depan mata? Nampak zina? Contoh kan, nampak ini zina ni, zina pula. Jangan kita bayang, jangan kita nampak zina itu hanya melibatkan sesuatu yang persetubuhan saja. Bukan. Maksiat ini skopnya sangat luas. Hari ini kita nampak berkhaluat itu dikatakan kategori melakukan maksiat. Yang lain bukan maksiat. Riba itu maksiat. Riba pun maksiat juga. Sesuatu yang kita lakukan secara asai ni, sami'na wa ata'na, lawan dia sami'na wa asaina. Aku dengar dan aku taat. Sami'na wa ata'na. Allah cakap apa dalam Quran, kita taat. Tapi sami'na wa asaina, ada orang yang dengar, aku dengar tapi aku tak patuh, aku ingkar. Itu pun cerita orang yang melakukan maksiat. Maksiat ini apabila kita mengingkari apa saja yang Allah dah perintahkan. So, benda ni tak ada dalam kepala, it's not registered, dan kemudian dia tidak menjadi sesuatu yang di mulut. Kita tak mencegah keji dan mungkar melalui tausiah, pesanan. Kita nampak benda rosak, kita tak cegah dengan mulut kita, kan? Kemudian benda tu, Quran ini tidak berada di dada kita. Tadi kita baca kan 29, 49 tadi tu, Ankabut itu ayat-ayat yang jelas, di dada orang yang diberi ilmu. So Quran ini dah diberikan kepada kita tak? Dah dapat. Tapi kita tidak letakkan di dada. Quran tidak jadi sesuatu yang kita bawa ke mana-mana. Sebab tu saya nampakkan macam mana kita menghafaz Al-Quran tadi. Hafalan itu hanya melekat di kepala, tetapi dia boleh keluar di mulut, tetapi dia tak faham. Sebab apa? Otak dengan mulut ini tak connected, dan dia tidak jadi sesuatu yang menganalisa di dada kita. So baca Quran, kena faham bagaimana kita nak jadikan ayat ini sebagai ayat yang jelas dan boleh menyebabkan kita jadi orang yang mampu untuk menggunakan Al-Quran ini, berjalan di atas muka bumi ini dengan yakin. Balik bab yakin tadi. Yakin setiap apa yang Allah sebut itu ada dalam Quran. Setiap haiwan yang Allah sebut dalam Quran itu ada di muka bumi ini. Setiap apa yang Allah dah gambarkan melalui Al-Quran itu, tanda-tandanya itu actually daripada zaman Nabi Muhammad, baik daripada zaman Nabi Adam, semuanya sudah pun dijelaskan. Setiap satu perkara yang kita boleh jadikan Al-Quran itu sebagai satu hudan, petunjuk, dan dia menjadi satu bainat, bukti. Benda ni dah pernah berlaku tak pada Nabi Musa? Pernah. Pernah berlaku tak Nabi Isa? Pernah. Pernah berlaku kat Nabi Nuh? Pernah. Nabi Ibrahim? Pernah. Nabi Muhammad? Pernah. Benda itu dah bainat, dah dibuktikan. Zaman kita, semua fitnah-fitnah akhir zaman daripada Adam sampailah kepada Nabi Muhammad, semuanya dah dilambakkan kepada umat akhir zaman. LGBT, hari-hari kita dengar berita. Buang anak, hari-hari kita dengar berita. Zina, tiap-tiap hari ada. Keluar berita atau tak keluar berita je, tapi memang ada. Sumbang mahram, kita jumpa benda tu tiap-tiap hari. Adakah itu sahaja maksiat yang berlaku depan mata kita? Jangan kita tengok dosa itu hanya melibatkan benda-benda yang besar itu. Dosa kecil ada tak? Ada dosa kecil. Mengumpat, tak ada seorang manusia pun terlepas daripada mengumpat setiap hari. Tak kita, orang lain. Dia buat tak? Dia buat. Fitnah dan dosa dalam Facebook, ramai, hari-hari kadang-kadang kita nampak. Ada saja orang yang bercakap lagi laju daripada otak. Tahu maksudnya? Tangan tu jalan lagi laju, otak lambat fikir. Tahu-tahu dah viral, lepas tu esoknya jadi apa? Esoknya dah kena minta maaf. Adakah dengan minta maaf itu dapat menyelesaikan masalah? Tak. Terlepas banyak perkara yang kita dah viralkan dan kita telah jadikan dia benda satu yang maksiat, dan mengajak pula manusia lain bersembang benda yang tidak memberi faedah. Itu yang kita cakap tadi. Kita ada sesuatu di tangan, tetapi dia tidak memberi manfaat kepada kita. Benda yang paling besar sekali, inilah bila mana Al-Quran sudah hilang keberkatan dia. Al-Quran sudah tidak jadi sesuatu yang berkat di dalam rumah kita. Sebagai umat Islam, Al-Quran tidak menjadi satu yang memberkati kehidupan kita. Malang tak? Malang. Rugi kat situ. Alright. So kita tengok dalam ayat yang lain. Hari tu saya ada janji. Bukan janjilah, saya ada offer. Saya tanya dekat dalam live itu tentang ayat pertama daripada surah Al-Baqarah sampai ayat yang kelima. So hari ni dapat peluang untuk kita relate balik benda tu. Sekejap lagi kita buka. Dah pukul 10.57 dah. Sekejap jadi 10.57. So saya ada lebih kurang 15 minit lagi. Pukul 20 minit.
Tadi saya dah cakap dalam grup tadi, dalam kita punya discussion group, saya nampakkan tentang ayat ni. Tadi masa Anisah ada mesej tadi tu, kemudian saya nampakkan. Ni antara point saya suka gunakan ayat ni sebagai ayat untuk mempromosikan supaya kita mencari jalan. Allah dah sebut, so tugas tanggungjawab kita adalah kita kena bagi tahu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Kebanyakan orang yang tidak faham tentang nama-nama yang ada di Quran ini adalah dia tidak mengenali golongan-golongan. Pertama, dalam Quran ada cerita tentang ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas. Kalau kita ambil mudah, kita buka lah Quran. Dulu saya mengaji pasal ulumul Quran ni. Ulumul Quran ni dia adalah ilmu yang akan mengajar kita macam mana kita nak memahami teknik dan taktik Al-Quran ini secara dia bukan mendasar lagi. Ulumul Quran ni baru topik yang first. Dalam banyak-banyak isu Al-Quran ni, ulumul Quran itu adalah mukadimah dia. Dia ada kemudian bab-bab lain pula. Nanti dia ada iqrabul Quran. Iqrabul Quran tu dia dah muda dalam sikit. Dia i'rab ni dia membaca setiap patah perkataan Al-Quran itu, macam mana nak membacanya dari sudut nahwu dia. Dia ada kaedah dia di situ. Dan di situlah yang kita nak nampakkan macam mana ayat-ayat Quran ini dia sangat-sangat berguna untuk kita bila mana kita memahami. Dia bukan sekadar dibaca, tetapi nak di-execute, nak dilaksanakan. So ya ayyuhallazina amanu, ni proses orang beriman. Kalau dulu dinampakkan waktu ulumul Quran saya belajar dululah. Kalau dikatakan ya ayyuhan nas, ini ayat makiyah. Dinampakkan begitu. Sebab banyak ayat makiyah ni diturunkan ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Sebab apa? Kebanyakannya manusia yang belum beriman. Bila ya ayyuhallazina amanu, ini tanda untuk kita baca ayat-ayat ni sebagai ayat madaniyah. Bila ayat ini dah mula diturunkan di Madinah. So kita nampaklah kalau dari segi sejarahnya, penurunan ayat-ayat ini nak menampakkan asbab. Di Mekah kebanyakannya belum beriman, tetapi once dah masuk ke Madinah, fasanya dah mula fasa orang-orang yang beriman. Di Mekah banyak orang yang masih menentang. So bahasanya ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Di Mekah, di Madinah manusianya dah mula beriman, dan banyak perintah-perintah dan larangan itu menjadi satu batas dan hudud ditetapkan, difix sebagai peraturan hidup orang-orang yang beriman. So di sini once kita nampak saja surah Al-Maidah ya ayyuhallazina amanu, otak orang yang dah pernah belajar Al-Quran dia akan nampak, oh ini ayat madaniyah. Ayat-ayat yang diturunkan di fasa Madinah. Itu fasa Nabi. Fasa kita dah tak ada cerita dah ini zaman Madinah, ini dah zaman Mekah. Sebab 6, 2, 3, 6 ayat-ayat itu all adalah ayat-ayat yang nak dibacakan kepada kita. Kejap engkau beriman, kejap engkau kafir. Jadi masa bila kita nak letakkan siangnya kafir, malamnya beriman, malamnya beriman, siangnya kafir, ada tak berita tu? Ada. Berbolak-balik. Dan dinampak kan? Dulu kita buka dalam bicara kafi, Ashabul Kahfi dinampakkan macam mana kita ni lena, sekejap ke kanan, sekejap ke kiri, berbolak-balik ke kiri dan ke kanan. Dan ini juga yang berlaku kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. So perintah nama yang kita kena baca dan tanda yang kita baca sekarang ni adalah perkataan takwa. Ramai orang membaca takwa itu sebagai yang takut. Sekarang ni kita nak kata macam mana nak letakkan ittaqullah. Kita hari ni baca ittaqullah, takutlah Allah. Kalau kita nak letak ayat ni, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, takutlah Allah. Wabtaqu ilaihil wasilah, dan kemudian carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada dia. Takkan kita nak takut kemudian cari jalan. Okey, melainkan takwa itu adjust sikit makna dia yang lebih menampakkan applied science dia dengan ayat-ayat yang lain. Maksudnya kalau kita ambil ayat takwa ni, kita buka Quran, kita buka semua perkataan yang melibatkan takwa, dan kita boleh faham macam mana kita nak meletakkan konteks ayat tersebut dalam situasi harian, konteks ayat tersebut dalam mesej sebagai individu, sebagai mesej kepada jemaah, mesej kepada manusia, mesej macam mana kita nak bergerak sebagai orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah dengan menggunakan pedoman wahyu. Ada masa kita akan baca ayat ni sebagai takut. Betul, kita akan baca takwa itu sebagai takut. Tetapi setelah kita memahami bagaimana takut itu wujud,
Takut itu berputik, takut itu terdetik setelah kita memahami ayat-ayat yang menjelaskan keseluruhan makna tentang takwa. Sebab kita tak boleh baca sekadar kita ambil ayat tersebut secara individu. Ayat ini dia mesti disokong oleh ayat-ayat yang lain. So bagi kita yang mengkaji Al-Quran, kita baca Quran, kita dah nampak secara mencapah ke mana ayat ini akan pergi, ayat ini akan bawa ke mana, perkataan takwa ini dia akan relate dengan ayat di mana. Sebab Quran tidak lain ada nasakh dan mansuh tak? Ada nasakh dan mansuh. Dan Allah sebut pula dalam ayat-ayat lain, bila ayat ini dia akan memberikan sokongan kepada ayat yang lain. Ni kalau tak silap dalam surah 16 ayat 101, surah 16 ayat 101 diceritakan Allah lebih tahu macam mana ayat ni nak direlatekan dengan ayat yang lain. Why? Sebab semua itu ada maknanya. Di sisi Allah tidak ada pun sesuatu yang mustahil dan batil, melainkan semuanya adalah benda yang Allah tahu. Dan kita pula sebagai umatnya, sebagai hamba dia, tanggungjawab kita adalah mencari sains di sebalik ayat-ayat Quran ini untuk kita relatekan dengan diri kita pula. Okey, baca bukan sekadar baca, tapi baca dengan faham. So perintah di sini, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu, carilah jalan bagaimana nak mendekatkan diri kepada Rabb kita, kepada Allah. First, takwa. Committed. Pertama, committed. Macam orang yang berada dalam live hari ni, actually you are very committed. 10 pagi dah duduk depan skrin masing-masing kan. Ada yang buka televisyen, ada yang tengok dekat tengah duk jaga cashier. Kalau Moksu Kamilah ada kat sini, sambil-sambil jaga cashier kan, duk berniaga ni, tetapi very committed dengar lagi. Tak faham nanti ulang pula. Macam Anizah nanti, tadi macam mana, pagi mungkin sibuk tetapi malam committed layan balik live ni, walaupun dia nak kena mencerapnya tak sama macam sesi live, tetapi usaha untuk dengar balik rakaman. That is your commitment. Itu committednya kita nak mencari Allah. Kita cari jalan macam mana kita nak dekatkan Allah. Kalau Nabi Muhammad tu 3 tahun komitmen dia panjat Gua Hira, tapi once dapat Quran, dapat perintah Iqra, bayangkan Nabi committed 23 tahun membaca Quran, dan kemudian Nabi execute ayat Quran. Bukan baca saja tahu, execute. Perintah turun, laksanakan. Turun, buat. Turun, kerjakan. Turun, sampaikan dengan jelas. Itu komitmen Nabi. Sampai semuanya dah lengkap, baru Nabi wafat. Kita ni, Quran ni dah berada dengan kita dah berpuluh tahun. How committed kita dengan Quran? Macam mana komitmen kita dengan Quran? Komitmen kita dengan Quran dalam keluarga kita, dalam kita mendidik isteri kita. Kalau saya suami lah, mendidik isteri. Kalau kita pula isteri, macam mana komitmen kita kepada Al-Quran untuk kita dengar apa yang suami cakap. Suami isteri kena committed tak dengan Quran? Mendidik anak-anak, kena committed dengan Quran untuk mendidik anak-anak. Dalam rumah tangga kita hari-hari, adakah Quran itu menjadi satu benda yang kita cakap, kita sembang, kita bual, kita jadikan ia sebagai perlembagaan rumah tangga, kita jadikannya sebagai satu prinsip dalam rumah tangga? Macam mana kita dengan hubungan dengan Al-Quran? So kalau kita gagal lagi dalam bab ini, dan ada sesuatu yang ada masalah tetapi kita tak sedar masalah tu, problemnya we cannot identify the problem, then you have a problem. The problem is you cannot identify the problem. Kita ada masalah tapi kita tak tahu kita ada masalah. Dan itu dah punca yang menyebabkan kita lalai, kita hanyut, kita lara dengan Quran. Sebab once kita committed dengan Quran, dia akan mengajar kita macam mana kita nak berjalan dalam setiap langkah kita dengan kita kembali semula kepada Al-Quran. Ingat surah 459, surah An-Nisa ayat 59 tu, apabila kita ada masalah, apabila kita khilaf, Allah menjadi rujukan utama kita. Allah menjadi tempat kita cari jalan untuk kita melaksanakan perintahnya dalam setiap aspek. Ada masalah anak tak dengar cakap, ada tak ayat dalam Quran? Ada. Anak yang ingkar kepada cakap ibu bapa, ada tak? Ada. Dan kita jangan jumut Islam itu hanya melibatkan solat, puasa, zakat, haji, syahadah. Islam bukan 5 perkara ini saja. Hari ni kita tengok, bila Islam masa bila? Islam masa Maulidul Rasul. Waktu kita sambut Maulidul Rasul, waktu tu kita akan canang Islam. Waktu nuzul Quran, cuti. Ramai-ramai cuti. Sebab apa? Menyambut
hari turunnya Al-Quran, nuzul Quran, 17 Ramadan, ramai-ramai kita bercuti. Habis tu buat apa dengan cuti tu? Pakat keluar. Cutinya tidak dimanfaatkan untuk agama. Cutinya dimanfaatkan untuk berpoya-poya. Cutinya dimanfaatkan untuk berjoli. Cutinya dimanfaatkan untuk benda yang kadang-kadang melawan pula perintah Allah. Cutinya nuzul Quran, cutinya Maulid Rasul, tapi kita buat benda lain. Awal Muharram, hari tu baru kita nak nampakkan Islam. Hari raya, raya haji, raya puasa, baru nak dinampakkan Islam. Islam bukan sekadar tradisi. Islam bukan sekadar benda yang kita sambut ritually. Tak. Bercakap benar, itu Islam. Tak berbohong, itu Islam. Islam tak. Taat perintah suami, itu Islam tak? Itu Islam. Buat kerja bersungguh-sungguh, itu Islam tak? Islam. Berjihad, itu Islam. Jihad pula jangan ingat angkat senjata, angkat pedang. Tak. Jihad ni buat bisnes dengan jihadnya untuk membangunkan ekonomi umat. Itu jihad, itu Islam. Bekerja kerana Allah, bukan kerana duit. Itu Islam. Daripada kerja itu kita dapat menyelamatkan diri kita daripada mengumpat, daripada sembang hal keluarga, mendedahkan aib suami. Tahu? Bila kita buat itu, menjauhi zina tu dah confirm lah Islam. Ada tak ayatnya? Ada. Tapi berapa ramai hari ni zinanya bukan sekadar zina, maksiat yang bersekedudukan. Zina matanya, zina telinganya, zina hatinya, zina di mulutnya. Itu tak melambangkan bagaimana peribadi sebagai seorang Islam? Ada tak? Ada. So jangan kita jumut Islam itu hanya kita lihat pada Al-Quran yang nak dibaca waktu majlis tertentu, waktu tahlil, waktu solat semata-mata. Tak. Practically every day and every second adalah masa untuk kita menzahirkan Al-Quran sebagai akhlak kita. Sejauh itu Al-Quran itu diperintahkan kepada kita untuk kita menunjukkan how Islamic we are. Bukan hanya pakai tudung labuh, bukan hanya kita pakai baju yang menutup aurat. Itu adalah presentation kefahaman kita. Macam mana kita faham Al-Quran, kita akan present diri kita. Kan, sebagai perempuan, macam mana kita nak present diri kita? Adakah tudung kita itu sekadar tudung yang singkat, atau dalam Quran Allah kata, labuhkanlah tudungmu menutupi dada kamu. So itu perintah tak? Perintah. Itu Islam. Dan bagaimana kita nak menzahirkan keislaman kita, keimanan kita? Part tu yang kita kena cari jalan. Allah kata, committed tak? Be committed. Allah suruh kita committed. Dan committed itu macam mana kita nak berjihad bersungguh-sungguh di jalan dia. Barulah pakai tudung labuh. Tak, ini bukan fashion. Ini perintah. Kenapa pakai jubah untuk wanita? Why? Because ini jihad. Ini benda yang Allah perintah. Ada dalam Quran tak? Jilbab. Ada tak? Jilbab itu pakaian luar. Dia ada dua, satu kategori pakaian dalam, satu lagi kategori pakaian luar. Ramai-ramai orang perempuan pakai baju kurung tu baju tidur. Minta maaf cakap, itu baju tidur. Dia masih nampak tak bentuk badan? Masih nampak. Masih nampak tak rupa tubuh yang asal? Masih nampak. Maka ia adalah pakaian dalam. Pakaian luar ni, dia mesti akan jadi sesuatu yang polos, sesuatu yang akan menutupi bahagian tubuh badan, dan dia akan menjadikannya nampak lebih loose. Itu pakaian luar. Jadi orang perempuan pun kena faham macam mana kita nak committed kepada agama. So kalau kata Allah dah perintahkan, labuhkanlah tudungmu dan kerudung semua, kemudian pakailah jilbab. Jangan nampak jilbab tu purdah apa semua. Tak. Sesuatu yang Allah dah jelas, dah haramkan, dah halalkan, kita pegang. Kalau aurat wanita, kecuali muka dan tapak tangan. So tutuplah benda yang lain itu. Dengan apa cara sekalipun, nak pakai fashion apa pun semua, tak ada masalah selagi mana prinsipalnya, hakikatnya kita jaga, preserve arahan yang asal. Tapi kita ubah arahan asal tu ikut hawa nafsu kita. Itu yang keluar tudung begini, baju begini, kita pakai pun macam ni. Sebab apa? Sebab kita dah mula ikut hawa nafsu kita. We are not committed dengan apa yang Allah perintah. We are committed dengan apa yang kita suka. Tu nafsu. Ilmu kata lain, nafsu buat lain. Okay? Nampak kat situ So wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, agar engkau menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya, orang-orang yang dapat keluarkan diri daripada kezaliman tadi. Bab tu ramai orang tak nampak. So carilah jalan macam mana kita nak berusaha sungguh-sungguh agar kita mempamerkan ketakwaan kita, bukan sekadar takut. Takut is something yang Allah dah nampakkan dengan jelas. Kau tak buat benda ni, neraka lah tempat engkau. Dan baru kita takut.
Baru kita bimbang, baru kita khawatir. Jadi kena faham konteks ayat yang diperintahkan kepada kita. So pelan-pelan baca Quran. Bukan kita sekadar baca hanya untuk kita lagu-lagukan, tapi kita fahami setiap ayat itu berdasarkan teks dan konteks hari kehidupan kita di dunia ni. Malik Yaumiddin. Macam mana kita nak jadikan Allah itu raja? Kalau raja, kalau sultan hantar surat kat kita, urusan kan kita dapat surat kan, ada kat situ tulis urusan siapa tu, urusan baginda sultan gini, kita pun dapat surat tu dah seronok dah kan. Dapat surat tu saja dah menggembirakan kita. Oi, sultan panggil ni, sultan jemput pergi istana. Dah semangat dah kita, seronok dah. Tahu, kalau kata seminggu lagi tu nak panggil, seminggu tu dah sembang dengan ramai orang dah sampaikan dah. Telefon mak, cakap dekat mak, oh syukurnya, alhamdulillah kan, sultan panggil jemput, nak dapat reward anugerah gini. Dah semangat tak? Semangat. Seminggu tu saja kalut dah pergi tempah baju, cari baju yang elok, cari songkok yang elok, cari pakaian yang elok, tudung yang elok, semata-mata sebab apa? Sebab ada majlis, sebab nak jumpa dengan sultan, raja di dunia ni, raja yang panggil kita. Begitu dah kita melompat kegembiraan. Bayangkan Malik Yaumiddin, Allah yang menjadi raja di hati kita, raja setiap aktiviti kita ini, yang memerhatikan setiap tindak tanduk kita. Semalam kita buka tak ayatnya? Ada. Surah berapa? Surah 10 ayat 61 semalam. Dah dikongsikan tak? Dah dikongsikan. Kalau ingat tak tahulah, kalau tak ingat cari balik. Surah 10 61 tu cerita macam mana Allah kata, tidaklah melainkan kau baca Quran ini, kau kena kerjakan Quran ni. Dan tidak lain melainkan, ada tak saksinya? Ada saksi yang memperlihatkan. Kami akan perlihatkan. Allah nak lihat macam mana kita kerjakan Al-Quran. Bukan sekadar baca, letak dekat dada dan selesai tanggungjawab. Tak. Lepas baca kena kerjakan tak? Kena kerjakan. Kena laksanakan. Kena buat. Sama dengan hari ni. Once kita dah sampaikan, kena buat tak? Kena buat. That is your commitment. Qul i'malu fasayarallahu amalakum. Allah kata tak dalam surah Taubah ayat 105. Qul, katakanlah. That is prinsip. I'malu, bekerjalah. Perintah, fi'il apa? Amar. I'malu fasayarallahu amalakum. Allah lihat tak? Allah lihat. Wa rasuluhu wal mu'minun. Dan orang-orang yang beriman dan Rasul pun melihat tak? Melihat. Ada ayat ni tak? Ada. So bila kita tahu ada ayatnya dan kita rasa nak buat, kita tengah live ni, Allah sedang menonton tak? Allah tengok kita. Allah tengok apa yang kita sedang lakukan. Allah tengok apa yang saya sampaikan. Benar ke tak benar ke? Allah tengok dan perhatikan kerja buat kita. My part is done bila tutup settle live ni. Tapi what is your part? Part saya kena kerja lagi, kena buat lagi. Walk the talk. Takkan kita pandai cakap tapi kita tak buat. Allah murka tak? Allah murka. Surah 61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa engkau buat, cakap tapi engkau tak buat? Besar kebencian Allah, kemurkaan Allah apabila engkau cakap tapi engkau tak buat. Allah bagi warning tak? Allah bagi warning. So yang bercakap ada amanah, ada tanggungjawab, ada komitmen dia. Yang mendengar pun ada komitmen tak? Ada komitmen dia. So kita sedang mengalami satu proses timbangan. Kita masing-masing ada kerja dan amanah. Yang bercakap ada amanah, yang mendengar pun ada amanah tak? Sami'na wa ata'na. Orang yang mendengar ada tak amanah dia? Amanah ni dengar. Aku dengar dan aku taat. Dah dengar, ini perintah Allah, taatilah perintah Allah. Dalam Quran ada sebut juga sami'na wa asaina. Yang ni bukan senang nak buat. Ustaz cakap senang lah. Ada orang cakap macam tu lah. Oh, dia cakap senang lah, dia faham Quran. Tak. Kalau kita tahu kita tak faham Quran, you identify yourself sebagai orang yang tak faham Quran, then carilah jalan untuk memahami dia. Allah perintah tak? Perintah. Be committed untuk membaca tanda. Dan angkat, hari ni tajuk kita apa? Baca tanda, baca nama. Untuk apa? Mengangkat darjat kita dengan Al-Quran. So jangan kita rendahkan diri kita. Dah jadi orang yang tak tahu. Mana tak tahu Quran ni, tak erti bacanya, tak ada cikgu nak ngajarnya kan, banyak alasan pula tu. Tapi kita yang merendahkan martabat kita. Allah nak tinggikan darjat, tapi kita ni, Allah kata apa? La'alakum tuflihun. Means Allah nak tak agar kamu beruntung? Allah nak. Allah nak angkat kita jadi orang yang menang,
orang yang berjaya. But then kita yang merendahkan diri kita jadi orang yang gagal, orang yang zalim. Allah cakap tadi, dada kita sepatutnya berilmu, tapi kita memilih jadi orang yang ingkar. Lalu Allah kata, janganlah kau jadi orang yang zalim, but you choose to be zalim. Kita yang rugi. Zalim is zulumat. Zalim itu kegelapan. Kita yang tidak mahu keluar daripada kegelapan, pergi ke cahaya. Dan kita sendiri yang kadang-kala keluar daripada cahaya, masuk ke dalam kegelapan. Bodohnya kita kat situ. Rugi tak? Rugi. Sebab tu kuncinya jadi orang yang beruntung. Okay? So ayat yang seterusnya saya jangka esok kita sambung, sebab dah 1 jam ni. Sayang saya dah rasa bersalah kalau lebih 1 jam tu nanti rasa bersalah. Tak tahulah kalau orang lain suruh baca sampai pukul 12 ke, nanti kita boleh teruskan lah. Tapi mudah-mudahan penyampaian yang kita berikan, kita akan istiqomahkan, insyaAllah. So kunci ayat ni, surah 5 ayat 35, 535 ni kunci ayat ni. Dan kita akan pegang kepada la'allakum tuflihun. Allah kata kunci ni ada kat sini, ada 2 tandanya ada 2 nama yang kita kena tahu. Pertama, Allah kata ittaqullah. Okey, pertama takwa. Esok kita akan sambung dengan surah pertama, surah kedua Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Okey, esok kita sambung terus masuk kepada ayat sambungan untuk kita faham maksud takwa dan la'allakum tuflihun. Kenapa Allah relatekan tentang orang-orang yang berjaya, orang yang beruntung. Dia related. Dan macam mana kita nak memahami konsep wajahidu fi sabili. Sebab dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang istiqamah. Allah dah suruh tunjuk, kita dah minta tak petunjuk, ada wasilahnya pula. Wasilah dah ada, jalan dah ada, dan sabilihi, jalan pelaksanaan. Komitmen tadi, committed tadi, nak direlate dengan sabili. Ni sedap ni kalau ada whiteboard. Ni seronok. Kalau ada whiteboard, kelas dia jadi sedap sikit. Okey, itu yang kita nak nampak kan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman, Allah berikan kita hidayah, taufik dan inayahnya untuk kita apa? Untuk kita jadi orang yang committed, orang yang bertakwa. Membaca tanda lalu kita diangkat darjatnya. Baca tanda yang ada dalam Quran untuk kita diangkat menjadi orang-orang yang la'allakum, banyak turhamun contohnya, agar kamu menjadi orang-orang yang dirahmati. Adakah kita sudah dirahmati? Adakah Al-Quran ini sudah menyebabkan kita menjadi orang yang diberkati? Umur kita, usia kita, masa kita, nyawa kita, mulut kita, hati kita, otak kita, apa yang ada pada kaki dan tangan kita, adakah diberkati, dirahmati? Ataupun kita masih lagi menjadi orang yang gagal dan rugi? Itu yang kita nak minta lah, insyaAllah. Okay, terima kasih kepada semua yang menonton. Mudah-mudahan anda mendapat manfaatnya. Saya sendiri pun rasa harapan saya adalah kita dapat mendalami Al-Quran ini bukan sekadar pada ayat-ayatnya saja, tetapi kita dapat memahami dengan konteks yang Allah perintahkan kepada kita, memahaminya dengan penuh kefahaman, insyaAllah. Okay, terima kasih kepada semua. Jangan lupa kita ada group discussion kita. Siapa yang nak masuk kepada group discussion, anda kena melalui follow nota dan perbincangan dalam channel Telegram t.me/bicara maqasid. Pergi ke situ dan kemudian ada satu button discuss, terus masuk ke button discuss tersebut, terus kita boleh bincang dalam satu group discussion. Tak ramai orang, saya pun tak kisah, tak ramai pun tak apa. Sebab apa? Allah dah cakap illa qalila, kecuali sedikit. Allah kata begitulah Allah maksudkan. Sebab akhir zaman ini tak perlu ramai orang. Kerana apa? Ramai itu kadang-kala Allah sebut dalam surah 6 ayat 116, dan jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, nescaya mereka akan menyesatkan engkau. Sebab kesesatan ini, jangan baca sesat itu cerita kita lost, jadi masuk apa benda-benda yang menyesatkan. Tidak. Sesat itu cerita bingung. Bingung itu menyebabkan kita tak tahu mana satu yang benar, mana satu yang salah, dan kita tak erti nak membezakan yang hak dengan yang batil. Lalu akhirnya kita terikut dengan pembohongan yang dah berlaku di kalangan manusia, yang seramai-ramai manusia ni, yang macam-macam dengan segala benda yang ada, media sosial yang ada. Lalu kita jadi orang yang bingung. Rugilah kita jadi manusia yang begitu. Okey, terima kasih kepada semua sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa pada esok hari. Mudah-mudahan Allah akan berikan kepada kita kefahaman yang jelas. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ala siratal mustaqim. Doa itu doa yang selalu dibacakan. Mudah-mudahan doa yang sama yang saya baca, Allah berikan kepada kita juga laluan ke arah untuk kita mendapat kefahaman yang sama, insya-Allah. Okey, itu sajalah daripada saya.
Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri dalam penyampaian. Mudah-mudahan kita akan diberkati segala apa yang kita usahakan dalam tempoh 1 jam 4 minit 50 saat ini, insya-Allah. Haza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.